Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Untuk slot yang terakhir ini, kita nak bawakan perbincangan mengenai topik kesihatan. Kita kena aware sikit lah tentang kesihatan kita ni supaya nanti tak berlaku apa perkara yang kita tidak ingini lah. Dan juga kepekaan ini untuk mengetahui apakah sebenarnya situasi yang anda hadapi sekiranya anda menghadapi situasi pernah sakit gastrik ataupun apakah perbezaan antara gastrik dan reflux. Bersama kami pagi ini Dr. Rafiz Abdul Rani yang merupakan pakar perunding gastroenterologi UiTM Private Specialist Center dengan kerjasama Fakulti Perubatan UiTM. Dua aspek ini merupakan satu yang banyak menimbulkan kekeliruan, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan sebagai permulaan, apakah boleh kita bezakan dengan secara signifikan gastrik dan juga reflux ataupun dua-dua ini lebih kurang sama? Yang tu yang first kali lah. Terima kasih atas undangan. So nak cerita sikit pasal gastrik dan reflux ni. I'm sure dua-dua pun pernah dengar orang kata sakit perut kan. And the first thing orang cakap, gastrik. Setengah tu kata angin, reflux. Okay. So tapi dia dua perkara yang berbeza. Tapi selalu terjadi bersama. Okay. The first thing yang kita kena tahu is pasal pemakanan kita. Okay. Kalau katakanlah ada makanan atas meja ni, kita tengok pun dah start proses pencernaan penghadaman tu sebab otak akan keluarkan enzim akan keluarkan signal untuk perut keluarkan asid dan enzim semua. So bila kita masuk makanan itu kena dipecahkan, masuk ikut saluran makan esophagus dan masuk ke perut. Perut ni yang akan pecahkan makanan dengan asid ni semua. So yang gastrik tu berlaku dalam perut. So perut ni ada satu lapisan yang protect perut daripada asid tu sebab asid tu kuat macam asid batrikator pH dia 1.5. So dia boleh menghakis. Nak protect perut daripada asid tu ada satu lapisan. Bila lapisan tu dah nipis jadi gastrik. Itu yang mula rasa sakit. Kalau lapisan tu dah tak ada jadi ulcer. So dia normal, gastrik dan ulcer. Yang reflux pula bila asid tu naik ke atas saluran makanan esophagus tu. Yang tu yang akan mula jadikan radang dekat esophagus tu, yang tu yang buat rasa reflux ataupun nama lain je GERD singkatan gastroesophageal reflux disease. Jadi apakah gejala kepada kedua-dua perkara ini? Yang gejala yang pertama sekali yang gastrik biasanya akan rasa pedih. Rasa pedih, rasa sakit, dia background dia sakit, lepas tu kalau ada ulcer tu akan rasa pedih sangat. Kadang setengah orang tu yang membuatkan orang pergi ke hospital biasanya. Yang reflux ni mau rasa penuh, rasa sebu, rasa tak selesa, angin kan. Kadang rasa panas daripada perut naik ke atas. Setengah orang dia burping banyak, dia sendawa banyak. Ada setengah orang kalau asid tu naik sampai ke mulut, akan rasa kelat, rasa payau kat lidah macam tu. Setengah orang akan batuk-batuk juga. Apakah ada situasi sebelum ini bila mana seseorang pesakit itu ada kedua-dua situasi tersebut, ada gastrik dan juga ada reflux? Ada, sebab yang tu yang selalu kekeliruan sebab biasanya dia macam serupa tapi tak serupa. Dan kadang-kadang dia ada 80% ada gastrik, lepas tu lagi 20% part tu daripada reflux ataupun terbalik macam tu. So boleh jadi kedua-duanya sekali. Jadi faktor penyebab kepada kedua-dua perkara ini bagaimana? Faktor je dua benda yang berbeza. Yang gastrik ni kebanyakannya disebabkan oleh sejenis kuman. Nama dia Helicobacter pylori, H. pylori. Kuman ni yang sebabkan lapisan tu menipis dan terjadi gastrik ni. Tapi ada juga perkara-perkara lain macam ubat-ubatan, especially orang yang ambil ubat untuk penyakit jantung. Yang aspirin ni semua, dia boleh menipiskan lapisan protective layer tu. And then merokok walaupun merokok tu tak directly sebabkan tapi dia lambatkan proses penjanaan semula lapisan tu. So yang tu yang buatkan gastrik. Yang reflux ni pula kita tak tahu sebab sebenarnya lagi tapi ada perkara-perkara yang mendorong ke arah tu, especially bila dah usia meningkat ada ligamen dekat situ yang akan lagi longgar. So sphincter yang penutup tu dia akan jadi lebih longgar, yang tu yang buatkan asid naik ke atas. Seringkali kita dengar situasi gastrik ini semakin ketara bila bulan puasa lah. Dan mengikut pengalaman pakar gastroenterologis, bagaimana sebenarnya untuk ditangani situasi ini? Sebab ada di kalangan terutamanya ialah orang Muslim kan yang ingin melakukan ibadah tersebut, tetapi faktor gastrik ini merupakan satu penghalang yang sangat besar sebenarnya. Nasihat doktor bagaimana? Okay, kalau bagi yang berpuasa tu, first thing
kita kena tahu kalau kita tak boleh puasa, memang tak boleh puasa. Dalam Islam pun tak ada paksaan dalam tu. Okay? Tapi kalau boleh, kita cuba. Tapi ada perkara-perkara yang kita boleh buat untuk kurangkan gejala tersebut. So salah satunya is bila kita bersahur, kita lambatkan sahur kita. And make sure kita makan sahur betul-betul. And bila berbuka, kita buka cepat. Jangan lengahkan untuk berbuka. And then ada ubat-ubatan yang akan mengurangkan asid dalam perut juga. So that way kita akan boleh kurangkan untuk mendapatkan gastrik masa berpuasa ini. Adakah ia hanya menyerang golongan dewasa sahaja? Bagaimana pula dengan golongan remaja dan kanak-kanak? Remaja dan kanak-kanak pun ada juga, tapi dia punya penyebab tu lain sikit. Kadang-kadang dia punya stress factor tu semua kan, dan pemakanan kita. Macam reflux dan gastrik ni dia makin meningkat sekarang ni, last 10-20 tahun ni. Kenapa? Kenapa kita rasa disebabkan perubahan pada environment kita, cara pemakanan kita. Kita punya pemakanan pun more westernized, lagi banyak processed food semua kan. So yang tu yang menyebabkan insiden gastrik dan reflux ni naik, dan mungkin pada kanak-kanak juga. Kalau doktor sebut tentang bagaimana evolusi pemakanan kita bertukar dengan perubahan persekitaran, apakah teknologi perubatan juga telah semakin canggih untuk merawat kedua-dua penyakit ini? Sekarang ni ada dua perkara pada perubatan. Satu is kita nak detect ada gastrik dan ada reflux ni. Satu lagi is perubatan ubat-ubatan juga. So ubat-ubatan ni ada ubat-ubat yang baru keluar dalam last 3-4 tahun ni. So belum ni the last ubat yang keluar dah lebih dekat 20 tahun dulu kot. So ada ubat-ubatan baru, ada cara baru untuk tangani. Tapi dari segi diagnosis juga, the camera yang kita buat scope tu semua pun dah high resolution, ada yang 4K, ada UHD semua, kita boleh detect lagi early. Kadang-kadang dalam gastrik tu sebelum dia jadi tahap yang lagi teruk tu, kita dah boleh detect dia akan terjadi. Apakah kesan gastrik dan juga reflux ini kepada organ lain dalam badan? Pada organ lain, dia biasanya reflux ni dia tak mengganggu sangat organ-organ lain, cuma dia ada cycle antara otak dengan perut, kita panggil dekat brain axis. So kadang-kadang ia akan buat kita lagi anxious. So bila lagi anxious, jantung pun lagi laju, lagi berdebar macam tu. Untuk pengurusan kesakitan ataupun pain management, doktor, ya, sebab bagi kita yang pernah melihat ataupun mengalami sendiri gastrik ni, tempoh untuk kembali merasa normal selepas itu bukan satu tempoh yang sangat menyeksakan untuk para pesakit. Apakah langkah-langkah setakat ini dari segi pain management ataupun pengurusan ketika kesakitan tersebut? So kalau ketika sakit, dia punya gastrik ni macam Puan Zaliha kata, treatment dia lama sebab dia kena jana balik lapisan protective layer tu. So ubat-ubatan tu biasanya dibagi lama. Tapi ubat-ubatan dia pun ada dua jenis. Satu yang untuk membantu mengurangkan asid and dia promote pemulihan. Tapi ada satu lagi ubat yang untuk bagi relief. So yang bagi relief tu biasa kita tengok antacid yang jenis Gaviscon, MMP tu semua. Biasa orang kata macam air kapur tu kan. Yang kalau putih tu kan. So I think ramai orang dah ambil lah. Yang tu bagi relief cepat. So itu untuk reflux. Itu untuk reflux dan juga untuk gastrik. Sebab gastrik dia akan salut kawasan tu, dia prevent asid daripada kena lapisan otot. And then reflux dia akan prevent daripada asid naik ke atas. Jika tidak dirawat dengan cepat, apa akan jadi? Contohnya khususnya kepada gastrik yang sudah sampai tahap ulcer tadi. So biasanya dia punya spektrum macam tu, dia akan normal, lepas tu dia akan jadi gastrik, and then dia akan jadi ulcer. Bila ulcer ni yang selalu baca dalam surat khabar semua, perut berlubang, kan. Lepas tu bila jus daripada perut, makanan keluar daripada lubang tu akan jadi jangkitan kuman kat seluruh badan semualah. Sepsis yang tu yang boleh pengsan, masuk ICU dan sebagainya, kena operate even. Dr. Rafiz, bila doktor sebut tentang aspek pemakanan juga gaya hidup, sekarang ni lebih banyak yang di antara kita yang lebih lah, kita nakkan badan lebih cantik, lebih sihat, puasa berkala, intermittent fasting dan sebagainya. Apakah ada sebarang kesan intermittent fasting ini dengan sistem penghadaman kita?
So, kadang-kadang ada yang 16 jam, 12 jam tidak makan. Sampai yang pernah 20 jam pun ada. 12. Ini bagaimana? Yang intermittent fasting tu ada banyak jenis dia kan. So, pada kami intermittent fasting ni tak mengacau sangat. Cuma you kena tahu you punya had you punya limit. So you boleh berdasarkan intermittent fasting pada hard limit individu. Semua orang berlainan. Ada orang pendek, ada orang rendah, ada orang yang boleh fast 20 jam, ada orang yang boleh fasting 8 jam saja. So kita kena tahu hard kita. Tapi ada kajian-kajian, ada satu kajian yang dilakukan kat Malaysia juga dah tunjuk ada benefit pada intermittent fasting ini. Itu dari aspek intermittent fasting lah. Maksudnya reflux dan juga gastrik ini boleh berlaku disebabkan oleh pemilihan makanan yang salah yang menyebabkan berlakunya pengumpulan asid dan sebagainya. Jadi, apakah makanan-makanan yang menyebabkan kepada pengumpulan asid ini? Okey. Yang pasal pemakanan ni dia susah sikit nak cakap sebab kalau kita dengar orang yang ada reflux, ada orang yang ada asid ni banyak semua orang cerita lain. Toleransi lain-lainnya. So that's the first thing yang kita kena faham yang lain orang lain dia punya pantang dia. So memang kena macam orang kata trial and error sendiri. Sebab dalam satu keluarga pun kalau mak dengan anak dia ada gastrik, mak dia kata susu okey, anak dia kata susu buat lagi teruk kan. Tapi ada beberapa pemakanan yang kita ketahui macam kopi, kafein, alkohol kan. Yang tu semua akan menyebabkan relaxation pada sphincter kat bawah tu. So lagi banyak reflux. Tapi kebanyakannya kita kena memang trial and error. Tapi yang biasa cili, makanan yang berproses, banyak garam, etc. Bagaimana pula untuk pasca rawatan aftercare untuk mereka yang mengalami situasi gastrik ataupun reflux yang severe, yang agak serius, selepas mendapatkan rawatan, apakah langkah-langkah pasca penjagaan, terutamanya bukan kepada mereka, ahli keluarga yang akan menjaga pesakit ini? Okey. So biasanya yang gastrik dengan reflux ni dia tak mengganggu sangat individu, tapi dia macam very annoying macam tu kan. Biasa ada kat situ. Kebanyakannya dia tak teruk sangat sampai kena ada orang lain yang jaga. Tapi dia masih lagi ada fasa yang kita rawat dengan ubat-ubatan dan ada juga fasa pencegahan juga. So yang pencegahan ni yang penting. So daripada segi pemakanan, bila makan pun jangan ambil portion yang besar. Kita ambil portion yang kecil supaya kalau makan banyak tu dia akan tolak asid ke atas kan. Tapi makan lagi kerap supaya asid tu tak terlalu pekat juga, supaya ada sentiasa working with it. At the same time kena buat exercise. Exercise ni walaupun kita exercise kaki ke tangan, tapi dia lancarkan efisiensi kat dalam bahagian perut, usus semua. Cara tidur pun boleh membantu juga. Ada kajian yang kata kalau reflux ni tidur belah kiri lagi elok. Okey. Sebabnya asid tu tak naik ke atas esophagus compared to tidur belah kanan. Dan juga faktor tidur cukup atau tidak, adakah itu memberi faktor kepada? Yang tu memang gaya hidup sihat lah kan. Jadi jika sudah pun dirawat melalui proses rawatan, ubat-ubatan telah pun diberikan, pasca rawatan sudah pun dijalankan penjagaan makanan, exercise dan sebagainya, apa kemungkinan mereka akan sembuh sepenuhnya, terutamanya kepada gastrik yang sudah pun berada pada tahap ulcer yang teruk tadi? Okey. Yang gastrik dia biasanya dia boleh pulih sepenuhnya. Tak jadi masalah, cuma kita kena buang dia punya offending factor, sama ada kuman H. pylori itu ataupun ubatan tu kita kena adjust sikit kan. That's why kena selalu ikut follow up semualah. Tapi yang reflux ni bila dah jadi sekali, memang peluang untuk jadi lagi sekali tu tinggi. So di situ is more lagi penting untuk kita emphasis dekat yang bahagian pencegahan tu. So lagi banyak kita buat bahagian pencegahan tu, lagi kurang episod-episod reflux ni. Apakah juga pernah berlaku situasi bila mana pemilihan ubat-ubatan juga, sekiranya seorang tu dah ada penyakit lain, ada kencing manis, ada darah tinggi, tapi ada juga masalah gastrik. Jadi bagaimana itu ditangani oleh pihak pengamal perubatan? Okay. Biasanya bila dah tahu, bila pasien datang, kita akan tanya banyak cerita lah, banyak soal kat pasien tentang sejarah perubatan tu. So daripada situ kita boleh tahu ubat apa yang perlu dielakkan, ubat apa yang kita perlu adjust dosage dia. Dan kadang-kadang kita akan bagi ubat untuk kurangkan asid dalam perut ini sekali dengan ubat-ubatan yang lain tu. So dia kurangkan risiko dapat gastrik. Di skrin kami bawakan kepada ini visual yang ideal sebab kita tahu pemakanan sihat
di kalangan kita ni kadang-kadang tidak begitu optimum. Doktor, mengapa ini antara yang disenaraikan untuk makanan yang dicadangkan boleh mengurangkan acid reflux? Dia satu is dia Brown rice, beras perang, lobak merah dan sebagainya. Makanan-makanan yang ada kat skrin ni dia akan kurangkan asid dalam perut juga. So, sebab dia bila dia bertindak dengan asid tu dia neutralize sikit. Tapi kalau kita notice tadi is banyak yang tak diproses. So it's more natural. So sekarang ni makanan kita memang banyak proses sebab ada banyak benda lain yang tu yang tingkatkan kerja pada perut dan pada asid. Ubat-ubat gastrik dan juga reflux ni macam tadi contoh air kapur doktor cakap, dia ada pantang tak boleh makan dengan sesuatu makanan lain ataupun minum dengan minuman lain? Dia ubatan tu ada dua jenis yang tadi tu. Yang antacid yang macam air kapur tu untuk bagi relief je. So yang tu bila-bila rasa je ambil. So salah satu trik dia bila mula rasa tu ambil. Kalau tunggu lama je tak jalan sangat. Yang satu lagi ubat, yang ubat biji tu untuk pemulihan. Dan biasanya kita akan sarankan untuk ambil yang tu lebih kurang setengah jam sebelum makan. Sebab dia kita makan kena serap oleh badan, lepas tu baru dia kurangkan asid dalam perut. Mengikut pemerhatian doktor, bagi mereka yang berada dalam golongan warga emas dan ialah 70 ke atas sebagainya, apakah ada sebarang penjagaan yang lebih untuk mereka sekiranya mereka ada masalah gastrik ini? Sebab kadang-kadang selalu kita dengar kalau warga emas mesti ada gastrik, warga emas ada gastrik. Apakah special care untuk mereka ini? Dia more towards kita kena peka macam saya kata tadi pada ahli keluarga kan. Sebab bila dah ada gastrik, peluang untuk di ulcer tu tinggi. Bila peluang jadi ulcer tinggi, senang ada pendarahan dalam perut. So kita kena perhatikan bila buang air besar tu tak ada najis yang berwarna hitam. So maknanya ada pendarahan dalam perut. So golongan warga emas yang lebih banyak towards macam tu. So ahli keluarga kena peka, kena tanya sekali-sekala kan. Dan lagi satu memang kalau terjadi itu seloknya jumpa doktor juga sebab bila umur dah 50-60 ke atas ni ada peluang untuk dapat kanser juga. So yang tu yang salah satu yang kita kena pastikan betul-betul sebelum kita label sebagai gastrik. Okey, bila doktor sebut macam tu, kalau nak meriksa sama ada kita ada kanser atau tidak, sakit jantung atau tidak, ada langkah-langkahnya, medical check-upnya, prosesnya sangat clear. Pergi ambil mammogram untuk wanita. Tapi bagaimana untuk kita mengenal pasti sama ada kita ada risiko ataupun ada gastrik atau tidak? Okey. Yang gastrik ni biasanya bila untuk doktor lah, biasanya dia akan ambil cerita daripada patient tu. Okay. Daripada cerita tu kita boleh decide okey ini gastrik ke reflux ke, dan tahap risiko je sebab dia akan termasuk juga ada sejarah dalam keluarga ke, ada sejarah yang terdahulu kan, ada ubat-ubatan yang dia orang ambil yang boleh meninggikan risiko untuk dapat gastrik dan reflux ni ya. So dan selepas itu biasanya akan diikuti dengan ujian teropong. So biasanya yang berumur tu kita akan syorkan tu buat. Sedikit kata-kata akhir dan juga pesanan doktor kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Kata-kata akhir untuk gastrik dan reflux ni memang ramai orang yang akan dapat kat Malaysia ni, up to 50% yang ada reflux, ada gastrik ni. Tapi kalau kita amalkan gaya hidup sihat, pemakanan, jaga pemakanan, kena exercise selalu kan, yang tu akan kurangkan risiko. Tapi kalau kita sangsi tak sure, then better jumpa doktor, lakukan pemeriksaan sebab walaupun gastrik dan reflux ni selalu terjadi, common, tapi ada juga perkara-perkara lain yang boleh terjadi juga. Okey. Terima kasih banyak-banyak doktor. Itu saja kesempatan yang kita ada. Terima kasih kepada Dr. Rafi Sagrurani, pakar perunding gastroenterologi UiTM Private Specialist dengan kerjasama Fakulti Perubatan UiTM. Terima kasih banyak-banyak doktor.